Okey, selamat petang dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Apa khabar semua? Yes, hai semua. Apa khabar? Semua baik ya? Dah mula PKP again? Semua macam mana? Boring ya, cikgu pun sama boring. Okey, saya nak tanya. Apa tu? Dah mula PKP, ada yang beregzam melalui online kan? Betul tak? Ada ke sekolah announce katanya nak buat exam melalui online? Tak ada. Okey, setakat ini tak ada lah. Okey, bagus. Kalau ada online, buat bab 1 hingga bab 3 ya, akan keluar dalam exam. Okey. Apa tu? Semua dah makan? Yes, cikgu berkhabar baik. Dan cikgu gembira dapat jumpa kamu untuk petang ini. Okey. Cikgu dah makan. Apa ke apa? Bagaimana anda? Semua dah makan? Okey. Dah makan Okey, bagus. Dan untuk hari ini, kita can see the whiteboard clearly. Boleh nampak cikgu pun clearly? Okey boleh Adakah cikgu cantik hari ini? Okey. Saja je saya gurau Daya Alan dah marah. Daya Anan dah marah. Okey, saja je ceritanya. Okey. Okey, kita dah seminggu tak jumpa kan? Ini lepas apa tu? Lepas seminar kan kita tak jumpa. Okey, how about the seminar? Are you feel okay? Okey, bagus kan? Yelah, kamu kan pandai. Student biasa dengan cikgu tu semua memang tahu cara nak jawab struktur and essay. Betul tak? Tulisan of we very confident. Bagus. Okey. Lagi satu, ada ke student baru masuk kelas Cikgu Jyoti? Tolong komen. Saya nak tengok siapa itu baru masuk kelas Cikgu Jyoti. Yes, Tilis? Tilis baru Baru buat registration No, okey tak. Okey, saya nak dengar komen. Dari student sesiapa yang masuk baru tu, tolong komen. Saya nak tengok siapa itu budak baru masuk kelas Jyoti. We welcome them Ada ke baru? Tak ada komen pun. Tak ada yang baru. Lepas inilah sebab Lokesh baru. Okay, welcome to the kelas sejarah dengan Cikgu Jyoti Lagi? Lokesh baru. Lukesh, sorry. Lagi? Lagi siapa? Dia semua olah, saya dah tahu lah. You dah olah. Okay, so adalah yang baru-baru masuk kan? Okay, tak apa. Welcome to Star Tutor Group Star Tuition Center, okay? Dan lagi satu, Venkatra baru, bagus. Wakandra okay, baru. Terima kasih untuk joining kelas sejarah bersama dengan siapa cikgu? Jyoti Okay. Ini baru ada. Okay, saya nak tanya semua berkhabar baik, boleh ke saya mula kelas? Boleh? Tashmita, are you okay? Okay. Vignesh, macam mana? Cikgu pun berkhabar baik, cikgu. Memang sihatlah. Okay. Dan saya harap anda semua, anak murid saya semua sihat. Okay. Minggu lepas, kita dah habis belajar berkaitan kerajaan-kerajaan Melayu bersekutu. Betul tak? Sekarang saya nak imbas kembali sikit. Okay. Bulan lepas kita baca kan? Habis. Dikau balik Okey. Apa yang saya nak tanya, British memperluaskan kuasa. Dengar betul-betul semua. Stop komen Okey. British menggunakan beberapa strategi untuk meluaskan kuasa di
negeri-negeri Melayu bersekutu. Ulang balik ya. British menggunakan beberapa strategi untuk memperluaskan kuasanya di negeri-negeri Melayu bersekutu. Apakah strategi berikut? Tanuja dah start. Bagus. Manipulasi. Bagus. Desakan. Perjanjian. Bagus anak murid. Tepuk tangan semua sendiri. Bagusnya. I'm proud of you. You masih ingat. Okey. Kita tengok lebih detail sikit. Manipulasi di Perak berlaku disebabkan apa? Terdapat dua peristiwa. Apa dia? Syawinnya bagus. Perang Larut dan lagi satu siapa nak type tu? Sarania juga. Perebutan takhta. Okey, so dua perkara. Okey, Perang Larut. Okey, Perang Larut berlaku disebabkan siapa? Terdapat dua golongan yang bergaduh. Apa dia? Bagus, Kevin Ras. Gihi dan Haisan. Okey. Dan perebutan takhta disebabkan mereka mengikut sistem pemerintahan melalui sistem penggiliran. Apa dia sistem penggiliran itu? Untuk apa sistem penggiliran? Siapa tahu? Tanuja, cepat type. Type faster. Sistem sistem untuk memilih sultan. Bagus Josia. Menjadi sultan Okey, sistem penggiliran mereka akan pilih 3. Okey, sultan daripada 3. Di mana tu? Pertama apa? Raja Muda. Bagus. Lagi? Raja di Hilir. Bagus. Lagi satu? Raja Bendahara. Correct. Okay, you are very, very fantastic. You all tahu maksud apa tu? Apa yang raja, maksudnya peristiwa tu you dah hafal ke? You orang dah hafal Bagus, tahniah. Okay, inilah manipulasi. Dah faham lah Cikgu Sarania. Terima kasih Sarania. Okay, tengok kita dah tahu manipulasi di Perak disebabkan dua peristiwa. Perebutan takhta dan Perang Larut. Okey, sudah settle. Okey. Mereka tu, mereka buat perjanjian. Perak itu mengikuti perjanjian. Betul tak? Perjanjian apa itu? Okey, Sultan. Perjanjian Pangkal Syariah. Bagus. Untuk untuk memilih residen. Mereka nak terima residen. Okey, baguslah. Semua dah hebat. Ramai, saya dapat nama yang ramai komen tau. Bukan orang yang sama je. Bagus. So, my objective was tercapai. Okey, kita tengok. Manipulasi di clan also berlaku. Betul kan? Juga, jadi datai pun. Winatan, perang clan. Okey, perang clan disebabkan apa? Siapa tahu? Berlaku antara siapa? Raja Abdullah dan Raja Mahadi disebabkan nak kuasai apa? Perlombongan Biji Timah. Wah, you all hebat lah. Okey, memang dah hebat semua dah. Dah tiada dalam bab 3. Okey, disebabkan perlombongan Biji Timah di clan. Okey, Raja Mahadi. Dia pilih siapa? Dia ada dua Raja Abdullah dan Raja Mahadi. Siapa yang dipilih? Raja Abdullah. Bagus. And then Raja Mahadi pula dapat bantuan dari siapa? Ini soalan objektif. Siapa dah? Tanusri dah reply. Yehi, bagus. Okey, so lepas tu mereka mengikuti perang clan. Betul tak? Dah settle. Sekarang kita tengok lagi satu. Manipulasi di Pahang. Sungai Lindi, yes. Sungai Ujung lah. Kita tengok. Sungai Ujung. Disebabkan apa? Mereka ada 3 raja. Ini yang cerita yang paling
making us fun. Betul tak? Tiga tu. Datuk Kelana dan Datuk Shah Bandar dan Datuk lagi satu apa? Raja Muda Linggi. Okey, tiga orang itu bergaduh. Lepas tu Raja Muda Linggi itu lagi wak. Betul tak? Lepas tu Datuk Kelana dan Shah Bandar pula bergaduh. Siapa sokong British tu sokong siapa? Datuk Kelana. Betul ke Datuk Kelana ke? British sokong Datuk Kelana ke? Correct kan? Okey, lepas itu, bukan Datuk Shah Bandar ke? Cuba cek balik siapa British memberi bantuan kepada siapa? Datuk Kelana. Yes, I saja je. Okey, Datuk Kelana. Okey. Lepas itu, Datuk Kelana, dia buat apa? Dia fokus on fighting only. Betul tak? Nak gaduh saja. Tapi dia sudah lupa berkaitan pungutan cukai. Lepas tu British buat syarat apa? Saya akan bantu kamu dengan menerima pungutan cukai semuanya. Dengan di mana Sungai Linggi dan juga Sungai Ujong. Semua dia akan ambil. Ni Datuk Shah Bandar dengan Kelana memang dia nak gaduh. Menang itu penting, tetapi pungutan cukai tak apa macam tu. Betul tak? Lepas tu British pula ambil alih. Okey, ini sudah. Sekarang last kita tengok manipulasi dipaham. Manipulasi dipaham berlaku disebabkan apa? Kematian Guri. Sebelum itu, ada seorang sultan yang memujuk Raja Pahang ambil kuasa British. Menerima perlindungan British. Siapa itu? Yes, Tanusri, pandai. Raja Sultan Abu Bakar dari Johor. Betul kan? See, you all very clever lah. Betul, you all ingat lah. Betul lah, semua ingat. Bukan tengok buku kan? Peristiwa at least you can memorize. Okay, bagus. Thank you Saranya. Ingat kan? Okay, and then British Pahang tu terpaksa nak menerima perlindungan daripada siapa? British. Okay. Lepas tu kita sekarang masuk ke Residen. Apa masuk Residen? Tan Hujah cepat dia nak type. Dengan Syasmita pun. Syasmita tu makan cinyam kan? Okey, pemberi nasihat kepada Sultan dalam hal apa? Itu penting. Dalam hal apa? Dalam hal apa? Dah ramai yang tak. Dalam semua urusan pentadbiran kecuali agama, kecuali berkaitan agama Islam dan adat Melayu. Bagus semua Azlan. Baru saya nampak nama Azlan. Baru masuk kan? Okay, so you dah tahu masuk Residen. Bagus. Tanya. Okay? Ini Vivo kenapa baru tanya awak chapter. Ni bab 3 lah kan? Kita ni berseronok bincang bab 3. Okay, and then Residen sudah. Sekarang kita nak tengok apa Pembentukan ciri-ciri Residen. Desakan. Okay, kita tengok. Desakan dan ugutan itu tak berapa seronok. Kita tengok perjanjian. Okey. Ada apa perjanjian dalam negeri-negeri Melayu? Pertama, perjanjian Melaka. Betul kan? Kedua, perjanjian British dengan Selangor. Dengan perjanjian Sungai Ujong. Lagi? Dengan Pahang pula dia buat apa perjanjian? British Pahang. Okay, you all dah very clever. Dah habis sebab kita perbincangan bab 3. So, you all memang ingat ya? Okay. Last kali kita tengok ciri Sultan Hujah. Dah beritahu saya, ciri-ciri pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu. Apa dia? Pertamanya, of course,
First, mereka menerima resident. Betul tak? Menerima resident. Keduanya, apa dia? Kuala Lumpur menjadi pusat. Kuala Lumpur jadi apa? Resident General sebagai gabungan. Yes, gabungan negeri-negeri Melayu Bersekutu. Kuala Lumpur menjadi pusat pentadbiran. Lagi? Menerima Resident General sebagai ketua pentadbir. Bagus, semua ingat Okey, ni macam ni lah Selina. Walaupun seminggu kita tak jumpa, tetapi Yul masih ingat peristiwa-peristiwa ini. Disebabkan saya cerita ya. Betul ke? Betul Okay, so now we are gonna do soalan struktur. Boleh? Boleh kita jawab soalan struktur? Terima kasih Saranya. Saranya kata soalan-soalan yang kita bincang tu semua memang cikgu bagi penerangan yang baik. Terima kasih betul-betul. Macam ni lah saya nak sebab you all hargai apa cikgu buat. Okay, walaupun you orang bayar pun tapi masih you orang menunjukkan penghormatan kepada cikgu. Terima kasih semua. Okay? Okay, see ya. Now kita nak buat apa? Soalan struktur. Boleh tak? Kita jawab bab 3 soalan struktur. Bab 4 dah semua dah dapat nota kan? Betul tak? Dah dapat nota. Apa dia lagi Sen? Saya tak tengok question atas sekali lagi. Okey. Oh iya ke? Ada seorang katanya Ishan Diren yang cikgu bagi tu keluar dalam exam. Tanya. So kamu dapat jawab tak? Ishandren, ya bagus. Macam ni lah saya nak, okey? Sekarang yang belum nampak. Oh ya ke? Nota belum print lah. Ramai yang tak print, tak apa. Kita masih buat, hari ni kita buat revision bab 3 ya. Saya nak jawab soalan struktur. Boleh tak? Okey? Saya nak kita buat soalan struktur bab 3. Okey Azlan? Okey? So after that, next week lah. Next week kita mula dengan bab 4. Okey, semua setuju? Bab 4 lagi seronok berkaitan perlis semua tu. Okey, cikgu dah. I want to create something new story for you. Okey, saya nak buat story yang baru tu. Kamu supaya kamu ingat juga yang tu pun. Boleh? Di sini semua suka sejarah tak? Ramai yang bagi saya lihat, Tashmita bagi saya lihat, ramai yang suka sejarah. Bagus. Okey, siap. Sekarang saya bagi soalan struktur berkaitan negeri-negeri Melayu Bersekutu. So, you all jawab, kita terus bincang And then, bab next week we are going to start with bab 4. Okay? Boleh? Dan next week we prepare with your notes Tak apa, ada yang dapat lambat saya faham. Okay? So, dapat soalan belum dapat. Tanuja maksudnya tak dapat nota, dapat soalan saja ke? Ya ke? Okey, nanti saya kontak balik admin Okey? Okey, tak apalah. You akan dapat nota juga. Sebab cikgu bagi latihan, sebab you kan di rumah tak ada kerja nak buat. Sebab tu cikgu bagi nota dengan latihan. I give you extra work for you. Okey? Tak apalah, you kan suka sejarah dan cikgu cuti. Betul kan? So you all bolehlah buat. Okey? Okey, sekarang kita buat soalan struktur Okey? Saya tulis di depan, kamu salin. Boleh? Okey?
Salin dulu Dan hari ini kita nak jawab 2 struktur, 1 esei. Okey, sempat 1 jam tu. Okey. You all kan pandai. Sekejap tu saya bagi you all boleh jawab. Saya tahu. Okey, nampak tak tulisan cikgu? Nampak kan? Yes, Vityasri, ini soalan struktur untuk bab 3. Nampak kan soalan tulisan cikgu? Oh, terima kasih Vigneshwari. Vigneshwari kata tulisan cikgu cantik. Okey, salin dulu Mengatasi maksudnya apa tu? Macam mana saya nak cakap mengatasi? Untuk overcome. Okey? Untuk menyelesaikan, untuk solve. Okey? Okey, Shalini boleh nampak tak sekarang? Tilif dah jawab bagus. Okey, siapa yang dapat jawapan tu terus boleh jawab. Tapi saya nak bincang juga. Okey? Yes, Tanuja kan pandai boleh jawab. Vignesh pun dah jawab kan? Okey, bagus.
Oh, ya ke Tanuja? You pilih Johor lah. Okey, bagus. Nanti seminar seterusnya saya nak bagi tahu berkaitan kerja khusus sikit lah. Okey? Bagi tahu dengan kawan-kawan kamu semua, ikuti kelas. Okey, kelas lah kalau boleh sebab you PKP kan. Itu pun cara kamu buat pertolongan ilmu juga. Okey? So your please tell to your friends all to join lah. Sebab dah PKP kan. So mesti mereka pun tak pergi sekolah. So mereka pun tertinggal kan. You bolehlah tolong mereka. Okey? Okey, kahwin sudah ke? Okey, bagus. Lagi? Yes, mega seminar tu ada online CJ, e-certificate. Cuba tanya dengan Cikgu Anan Okey, dah siap ramai. Okey, siapa yang belum siap? Belum salin lagi. Itu pelajar tu komen supaya kita tahu. Okey, ada rakan kita yang belum salin So kita tunggu kita tunggu 2 minit. Sudah ke semua? Ada yang masih belum ke? Tolong komen supaya saya tahu Tanuja sudah. Okey, persaingan itu bersaing. Maksudnya berlumba macam tu. Dah dapatkan. Okey, okey Witasri. Berlumba-lumba untuk nak dapatkan. Macam tu. Okey, Puan dapat jawapan sikit-sikit tak apa. Cikgu tu akan tolong Okey, ramai yang sudah. Tak ada yang belum kan? Ada ke? Not aided path Witasri itu macam berlumba-lumba nak dapatkan. Bersaing maksudnya போட்டி போடுறது. Okey? Yogesh belum. Yogesh cepat sikit. Soalan D kurang faham. Okey, tak apa. Cikgu akan bagi penerangan Okey, sudah ke semua? Sudah? Okey, boleh saya mulakan? Yogesh sudah ke? Yogesh saja belum Okey, tengok soalan pertama. Okey, tengok pada soalan Nampak kan soalan? Okey, see first one. Persaingan antara pembesar telah berlaku di Sungai Linggih
Negeri Sembilan pada abad ke-19. Okey, maksudnya mereka pembesar tu memang mereka bersaing berlumba-lumba untuk nak dapatkan Sungai Linggi. Dan pembesarnya siapa itu 3 orang? Siapa itu 3 orang? Dato' Kelana, Dato' Shah Bandar dan lagi satu Dato' Muda Linggi. Okey. Siap, 3 orang. Namakan 2 pembesar, okey, 2 pembesar yang terlibat dalam persaingan tersebut. Okey, yang paling sungai apa tu? Dato' Muda Linggi tu lah give up kan? 2 orang yang memang dia nak siapa tu? Dato' Kelana dan Dato' Shah Bandar. Yes, bagus. So ini 2 jawapan. Dato' Kelana dan Dato' Shah Bandar. Okey, boleh? Siapa dapat 2 markah angkat tolong komen. Okey, angkat tangan. Yogesh lambat, dia cepat sikit. Yogesh buat screenshot saya. Okey, ramai yang dapat 2 markah ya. So bagus. Okey. Siap, soalan B now. Okey, soalan B ya. Tengok. Mengapakah berlaku persaingan antara pembesar tersebut? Untuk apa mereka bersaing? Untuk mengawal pungutan cukai di Sungai Linggi. Betul kan? Sebab itulah, tapi di sini 2 markah. Lagi satu, apa dia kamu boleh tulis? Lagi satu, apa yang boleh tulis? Tak, macam ni. Mereka, okey. Persaingan antara pembesar berlaku kerana untuk memungut cukai di Sungai Linggi. Okey? Itu jawapan pertama. Pembesar iaitu Dato' Kelana dan Dato' Shah Bandar. Okey? Dato' Shah Bandar saling bersaing untuk memungut cukai di Sungai Linggi. Macam tu. Tapi benda yang sama juga kalau kamu tulis, persaingan antara pembesar berlaku disebabkan memungut pungutan cukai di Sungai Linggi. Dapat 2 markah. Okey? Boleh? Boleh ke semua? Okey, sip. So now the first question is done. Second also done. Okay, kita tengok C ya. Apakah tindakan pembesar? Pembesar pula, sorry ya. Apakah tindakan British untuk mengatasi persaingan pembesar tersebut? Apa British buat? Yes. Pertamanya, tindakan British untuk mengatasi persaingan pembesar tersebut ialah membuat manipulasi politik. Kan? Kalau you nak tulis politik tak apa, kalau tak tulis pun tak apa. Tapi menggunakan strategi manipulasi. Jawapan pertama. Keduanya, di sana 3 markah kan? So you all kena cite 3 Keduanya, dia buat apa? British memberi bantuan. Okey? Bantuan ketenteraan kepada Dato' Kelana. Okey? Pertamanya, apa tu? Menggunakan strategi manipulasi. Keduanya, membuat apa? Memberi bantuan ketenteraan kepada Dato' Kelana. Itu jawapan. Itu maksudnya poin kedua. Okey. Ketiganya, British hendak mengalahkan Dato' Shah Bandar. Dia tak nak Shah Bandar menang kan? Okey, ulang Okey, saya ulang
Ketiganya, British hendak menggalakkan maksudnya dokat kita. Okey, sorry Azlan, saya cakap dalam bahasa Tamil supaya mereka tahu. Untuk mengalahkan Dato' Shah Bandar. Okey, James Brooke kenapa ni? Ulang dari pertama. Sekejap lagi. Saya nak habiskan dulu baru saya akan ulang. Okey? Sorry ya, nanti sekejap ya. Okey, boleh? Pertama saya jawab. C itu saya ulang ya. Tindakan British untuk mengatasi persaingan pembesar tersebut ialah menggunakan strategi manipulasi politik. Okey? Keduanya, British memberi bantuan ketenteraan kepada Datuk Kelana. Ketiganya, British hendak mengalahkan Dato' Shah Bandar. Okey? Brit, boleh tak menamatkan pembalahan? Tak ada. Tak ada jawapan itu. Tadi siapa yang tanya, saya tak nampak nama. Okey? See 3 answers for that. Boleh ke? Okey, jawapan yang soalan sebelum tu nanti saya akan ulang sekali lagi ya. Okey, sekarang kita pergi ke C. D ya. Apakah, okey C, are you clear? Tashmita, okey C? Jennifer, okey ke? C, okey ya? Okey, kita tengok soalan ke D ya. Okey, C ya. Apakah keistimewaan? Apakah keistimewaan di Sungai Linggi sehingga menjadi rebutan? Maksudnya rebutan itu orang nak, semua nak. Okey? Rebutan oleh antara pembesar Melayu ketiga itu. Kenapa? Okey, yes Syawina, bagus pandai. Keistimewaan di Sungai Linggi sehingga menjadi rebutan antara pembesar Melayu ketiga itu ialah pertamanya kekayaan dengan biji timah. Sungai Linggi itu mempunyai kekayaan biji timah. Okey, pertama Sungai Linggi mempunyai kekayaan dengan biji timah. Itu jawapan pertama. Apa keistimewaan Sungai Linggi? Dia tanya tu. Okey? Okey, Tanuja? Faham Maksudnya dia tanya ada apa di Sungai Linggi? Kenapa semua nak tempat itu? Sebab pertama, Sungai Linggi itu mempunyai kekayaan dengan biji timah. Okey, boleh? Keduanya merupakan laluan penting. Okey, merupakan laluan penting menghubungkan daerah Sungai Ujong dengan kawasan-kawasan lain. Okey, faham? Keduanya apa dia? Merupakan kawasan laluan penting untuk menghubungkan Sungai Ujong dengan kawasan-kawasan lain. Okey, boleh? Kalau tulis laluan perdagangan kepada pedagang, betul? Betul, Monish. Jawapan itu betul, Dah 2 jawapan yang saya bagi, lagi 1. Ketiganya, menjadi laluan, laluan perdagangan untuk dapatkan biji timah. Seperti Monish kata. Okey, ketiganya menjadi laluan perdagangan untuk mendapatkan biji timah. Boleh? Ulang jawapan 2. Okey, saya ulang Apakah keistimewaan jawapan kamu bermula dengan apa? Keistimewaan di Sungai Linggi sehingga menjadi rebutan antara pembesar Melayu ketiga itu kerana Sungai Linggi mempunyai kekayaan dengan biji timah.
Itu pertama. Keduanya, Sungai Lenggi menjadi laluan penting untuk menghubungkan, untuk menghubungkan apa tu? Sekejap ya, saya ulang. Keduanya, Sungai Lenggi merupakan laluan penting. Laluan penting untuk menghubungkan Sungai Jom dengan daerah kawasan-kawasan lain. Itu kedua. Ketiganya, Sungai Lenggi merupakan laluan pedagang untuk mendapatkan biji timah. Okey? Boleh 3 jawapan tu? Okey, bagus. Okey. Tan Hujan dapat 7 markah sebab OD. Tak apa. Okey? Siap? Saya ulang daripada A. Boleh ke? Boleh? Semua boleh? Okey, tengok Namakan 2 pembesar yang terlibat dalam persaingan tersebut. Apa tu? Datuk Kelana dan Datuk Syahbandar. Okey, benda ini sangat penting. Sebut je, cikgu sebut je Sungai Lenggi atau Sungai Jom. Kamu kena tahu nama pembesar siapa yang terlibat. Datuk Kelana, Datuk Syahbandar dan Raja Muda Lenggi. Tapi Raja Muda Lenggi pada awal dia sudah give up. Betul kan? Okey? Okey, jawapan pertama A semua selesai? Semua selesai ke? Okey, we see the B ya. Mengapakah berlaku persaingan antara pembesar tersebut? Untuk apa? Untuk memungut cukai di Sungai Lenggi. Itu saja jawapan. Okey? Persaingan antara pembesar tersebut berlaku kerana ingin mendapatkan memungut cukai di Sungai Lenggi. Itu saja. Senang kan? Okey. Tengok C ya. Apakah tindakan British untuk mengatasi persaingan pembesar tersebut? C ya. Tindakan British untuk mengatasi persaingan pembesar ialah pertama dia buat apa? Manipulasi politik. British menggunakan strategi manipulasi politik. Keduanya, British memberi bantuan ketenteraan kepada Datuk Kelana. Okey. Ketiganya, British hendak mengalahkan Datuk Syahbandar. Okey? Understand? Okey. So C sudah. Sekarang kita pergi ke D ya. Apakah keistimewaan di Sungai Lenggi sehingga menjadi rebutan antara pembesar Melayu ketiga itu? Okey, keistimewaan di Sungai Lenggi sehingga menjadi rebutan antara pembesar Melayu ketiga itu ialah Sungai Lenggi merupakan kekayaan biji timah. Keduanya, Sungai Lenggi menjadi laluan penting. Okey, antara Sungai Jom dengan kawasan-kawasan lain. Ketiganya, Sungai Lenggi menjadi laluan perdagangan untuk mendapatkan biji timah. Okay? So you all okay, understand? So A hingga D semua boleh? Okay, saya nak tengok format siapa yang dah siap dan dapat 10/10. Ramai juga yang dapat 10/10. Bagusnya. Tadi ada orang nama saya tak nampak tapi tak ada jawapan C. Okay, saya bagi tahu again C ya. Okay, apakah tindakan British untuk mengatasi persaingan pembesar tersebut? Okay,
Tindakan British untuk mengatasi persaingan pembesar tersebut ialah apa tu? British menggunakan strategi manipulasi politik. Itu pertama. Keduanya, British memberi bantuan ketenteraan kepada Datuk Kelana. Ketiganya, British hendak mengalahkan Datuk Syahbandar. Saya pun dah penat. Okey? Sarnia mendapatkan memungut. Boleh? Boleh itu jawapan tu Sarnia. Okey? Apa dia Tanuja? Seriously, you are typing? What is that? Okay, so you all understand, ah? Boleh? A in the D, ya? Boleh ke? Okay, boleh kita pergi soalan struktur kedua? Are you ready? Are you ready to follow me? Okay, see the soalan. Apa tu? Dari sini dapat 66. Bagus? Bagus dari sini. Okay, terus kita pergi ke soalan B. Boleh? Boleh ya? Okay. Saya tak tahu sempat ke tak sempat kita nak bincang. Tetapi kamu tetap kena buat Sama juga saya nak bagi soalan struktur. Sebab ada 15 minit saja lagi. Kita hari ni baca banyak kan. Kita kan nak baca satu bab. Soalan struktur juga ya.
Okey. Ini yang soalan cepat sikit salin. Tapi kita tak tahu sempat ke? Ada 10 minit je. Okey, dah siap salin dah. Okey, apa maksud tipu muslihat tu? Maksudnya apa pertipuan yang dilakukan? Okey, tak apa saya bagi masa kamu untuk salin Tak apa. Itulah 10 minit je kali ni. Jalan jom kita buat tak? Boleh kita jawab? Dah habis salin dah semua? Okay, see the first one okay, tengok perjanjian Pangkor. Maksudnya berlaku di Perak, okay? Perjanjian Pangkor 1874 telah ditandatangani antara pihak British dengan negeri-negeri Melayu. Okay? Di manakah perjanjian tersebut ditandatangani? Siapa tahu? Pangkor. Lagi? Memang di Pangkor, tapi di mana? Sarvina dah jawab. Di atas kapal perang British iaitu HMS Pluto. Kena tulis tu. Okey? Di atas kapal perang British iaitu HMS Pluto. Okey? That is the place David the perjanjian Pangkor 1874. Okey? Okey Tanuja? Okey Tashmita okey? Jennifer okey? Vidyasri okey ke? Vignesh? Okey, saya ulang sekali lagi Di mana perjanjian? Okey, perjanjian tersebut ditandatangani di atas kapal perang British iaitu HMS Pluto. Okey? Boleh? Okey, see the second one B Kita tak ada masa saya kena cepat sikit. B. Nyatakan dua syarat perjanjian Pangkor. Terdapat banyak syarat. Pertamanya apa dia? Raja Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak. Itu jawapan yang paling formal dalam perjanjian Pangkor kan? Raja Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak. Keduanya Abang Wadid bagi tahu jawapan. Sultan perlu menerima residen di Perak. Okey, itu jawapan kedua. Tengok pertama, Raja Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak. Keduanya, Sultan Perak Sultan mesti menerima residen di Perak. Okey? Boleh? Yes, ada banyak sangat Tanuja yang tu pun boleh. Okey? Okey, raja hilang kuasa tak boleh sebab itu tak ada dalam syarat. Itu kesan perjanjian Pangkor. Okey, Syarina? British berkuasa penuh ke atas pungutan cukai? Yes, boleh. Okey? Joe Rachel boleh yang tu. Raja Ismail memakai gelaran Sultan Muda. Boleh tu. Dan memberi tanah jajaan kecil kan? Boleh tu. Okey? Tengok apa yang ada dalam ciri. Ada 6 ciri rasanya. Yang tu semua boleh. Okey? Okey, see So, kamu clear dengan tu Okay, kita tengok C. Senaraikan dua pembesar yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Yang paling Raja Abdullah dan Nabi Ibrahim. Paling senang. Raja Abdullah ada. Tapi dia tanya, okey, Andrew Clark boleh ke? Tak boleh. Sebab Andrew Clark tu pihak British. Okey? Kita kena tulis orang Melayu saja. Okey? Siapa itu?
Raja Abdullah, Nga Ibrahim, Datuk Sabur pun boleh. Datuk Sabur, Okey. So, 3 tuan, boleh? Okey, boleh ke? Ada soalan daripada soalan B tu, saya macam ramai yang tak faham soalan B, syarat perjanjian bagus. Terdapat kalau ada tengok dalam nota, ada 6 perjanjian. Okey, ada 6 syarat perjanjian bangku. So, you all tulis yang mana-mana senang. Tapi bagi cikgu, saya bagi 2. Pertama, Raja Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak. Okey. Keduanya, Sultan mesti menerima residen di Perak. Okey. Ada 5 ya. Okey, Tanuja, thank you. Okey. Ada 5 syarat perjanjian bangku. Kamu tulis 2 daripada itu. Yang paling senang inilah. Raja Abdullah sebagai Sultan Perak. Keduanya, Sultan menerima residen di Perak. Okey, boleh? Boleh ke? Okay, see the last one. Okay, we don't have time. Ada 7 minit je. Kamu tengok CD tu. Apakah tipu muslihat British mengadakan perjanjian tersebut? Okay, pertamanya, tipu muslihat British mengadakan perjanjian tersebut ialah apa dia? Mengukuhkan kuasa di Perak. Pertama, British mengukuhkan kuasa di Perak. Itu jawapan pertama. Okey, boleh? Okey. Pertama saya ulang. British mengukuhkan kuasa di Perak. Okey, keduanya, British hendak menguasai biji timah di Perak. Itu jawapan kedua. British hendak menguasai biji timah di Perak. Okey? Ketiganya, British hendak mengutip cukai di Perak. British hendak mengutip cukai di Perak. Jawapan pertama apa? Apa tadi saya sebut? Menguasai Perak. Betul kan? Keduanya apa saya sebut tadi? Pertama, mengukuhkan kuasa kan? Mengukuhkan kuasa di Perak. Keduanya apa saya sebut tadi? Menguasai biji timah di Perak. Okey, ketiganya apa dia? Mengutip cukai di Perak. Keempatnya, ada 4 kan markah. So lagi satu ialah menjajah Perak. Menjajah Perak. Boleh? Okey, boleh ke? 4 tipu muslihat dilakukan. Pertama, mengukuhkan kuasa di Perak. Keduanya, menguasai biji timah di Perak. Ketiganya, mengutip cukai di Perak. Keempatnya, menjajah Perak. Okey, kita ulang saya ulang kalian. Okey, pertama itu di manakah perjanjian tersebut ditandatangani? Perjanjian tersebut ditandatangani di atas kapal perang British iaitu HMS Pluto. Okey? Boleh ya? Okey, the big one. Nyatakan 2 syarat perjanjian Bakur. Raja Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak. Okey, keduanya, Sultan mesti menerima residen di Perak. Itu saja yang saya bagi suggestion.
Okay? Kali ini nama kapal tu HMS Pluto. Okay? C ya. C, soalan C ya. Senaraikan dua pembesar yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Okey, siapa tu? Raja Abdullah, Ngah Ibrahim atau Dato' Said. Okey? Yes, itu kapal British. Okey? Nama pembesarnya siapa? Raja Abdullah, Ngah Ibrahim atau Dato' Said. You boleh tulis tiga tu. Andrew Clark boleh tulis ke? Tak boleh sebab dia tu dari pihak British. Okey? Tengok pada C ya. D. Apakah tipu muslihat British mengadakan perjanjian tersebut? Tipu muslihat British mengadakan perjanjian tersebut kerana mengukuhkan kuasa di Perak pertama. Keduanya, menguasai biji timah di Perak. Ketiganya, mengutip cukai di Perak. Keempatnya, menjajah Perak. Okey ke semua? Semua boleh faham? Boleh faham kan? Tipu muslihat itu digunakan beberapa strategi. Kan? Macam tipu lah. Kenapa dia nak tipukan? Yes, tipu muslihat sama masuk dengan tipu dia. Okey, see ya. Apa yang kita baca hari ini? Tentang bab 3. Semua peristiwa semua dia dah ingat. Dan kita buat soalan struktur 2 berkaitan, 1 berkaitan Sungai Lenggi, keduanya perjanjian Bangkok. Okey, boleh? Adakah anda semua faham? Okey, you nak bagi hari ini berapa star untuk Cikgu Josie? Daripada 10. Wah. Semua pun nak bagi star 10 per 10. Ada yang bagi 1000. Wah, bagusnya. Okey, maksudnya bukan saya nak minta star tu disebabkan saya nak tahu kamu faham ke tak kelas hari ini. Sebab you all are playing. Remember okay, you are playing and I'm giving my knowledge to you. Saya nak pastikan semua dapat ilmu saya tu kepada kamu sepenuh-penuhnya. Okay, saya tak nak kedekut Okay, apa yang cara bermudaan semua saya akan beritahu di sini. Okay, see dah 7:30, so you all faham apa yang kita baca? Okay, nanti saya akan inform dengan admin supaya bagi nota juga ya, sebab saya dah bagi. Okay, nanti saya akan remind balik. Okay, so thank you all of you. See you on next week. Bye bye.